Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran keempat, subjek Jawi, iaitu bertajuk perkataan tiga suku kata atau lebih. Kita akan merangkumi unit 1 dulu hari ini, kata asal bahasa Melayu. Di mana pelajaran keempat ni ada 2 unit. Yang lagi satu, kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Hari ini kita akan cover untuk unit 1 dulu, iaitu kata asal bahasa Melayu. Pengenalan untuk subjek ni lah merupakan perkataan yang dibentuk dari gabungan 3 suku kata. Seperti mana yang kita tahu, perkataan ada banyak jenis, ada 2 suku kata, ada 3 suku kata ataupun lebih. Untuk hari ni kita ambil yang 3 suku kata atau lebih ni. Contoh perkataan yang diberi adalah bahasa. Kita memerlukan 3 gerakan mulut ataupun 3 gerakan sebutan untuk membentuk perkataan tu. Yang pertama ba, yang kedua ha, yang ketiga sa. Jadilah perkataan bahasa. Atau bahaya pun sama juga, memerlukan 3 gerakan juga. Satunya ba, keduanya ha, ketiganya ya, bahaya. Contoh seterusnya adalah baharu. Baharu. Jadilah perkataan itu 3 suku kata. Kalau perkataan buku, kita tahu dah dia ada 2 suku kata, betul? Bu satu, ku satu. Jadi perkataan buku. Tapi bukan tu yang kita nak bincang hari ni. Kita nak bincang pasal 3 suku kata. Baik. Seterusnya, bahagian kaedah dia. Macam mana kita nak jawikan perkataan 3 suku kata ni? Baik. Syaratnya ada 2. Syaratnya ada 2. Sekiranya perkataan 3 suku kata itu, yang pertamanya dia kata asal bahasa Melayu. Okey, dan yang keduanya suku katanya berbunyi a, macam tadi. Ba. Macam tadi semua ba. Bahasa, bahaya dan baharu semua ba. Semua bunyi a. Suku kata pertama berbunyi a. Maka kaedahnya adalah padanan alif tersebut, padanan alif untuk bunyi a itu tadi mestilah digugurkan. Maksud digugurkan ni apa? Maksudnya alif yang kita nak jawikan tu tak perlu ditulis dalam ejaan jawinya. A yang berbunyi a itu tadi tak perlu dijawikan kepada alif. Begitu. Kalau belum faham tak apa, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ni contoh aplikasi. Kita pergi satu-satu perkataan. Yang pertama perkataan rasuah. Rasuah. Okey, rasuah. Bunyi suku kata pertama bunyi ra, bunyi a. Tengok perkataan kedua pula, haruan pun sama. Suku kata pertamanya berbunyi ha, pun bunyi a juga. Macam tu juga perkataan-perkataan lain, pa. Yang keempat la, dan yang kelima pa juga. Apabila diperhatikan ejaan jawinya, sepatutnya kita bila RA kita ejakan sebagai ra dengan alif. Tapi disebabkan perkataan rasuah ini melengkapi syarat-syarat yang 2 itu tadi, dia kata asal bahasa Melayu dan dia juga adalah memiliki suku kata pertama yang berbunyi a, maka a itu tadi, padanannya alif itu tadi tidak perlu ditulis dalam ejaan, haruslah digugurkan. Pasal tu dia potong huruf a tu, dia potong dekat ra tu dia potong huruf a. Sebab apa? Sebab alif tu mesti digugurkan kerana dia melengkapi 2 syarat yang kita sebut itu tadi. Tak boleh ditulis dalam ejaan. Alif dia tu tak boleh ditulis dalam ejaan. Tengok ejaan rasuah di hujung tu, di jawi tu rasuah tak ada alif. Begitu juga perkataan kedua haruan, tidak ada alif. Ha-nya itu tidak ada alif. Kemudian perkataan pahala, pa-nya itu tidak ada alif. Dia direct terus ejak, mengeja huruf ha terus, pahala. Labuci pun sama, tidak ada alif. Labuci ni banyak pada pakaian perempuan. Bagi yang tak tahu, labuci ni adalah hiasan-hiasan pada pakaian perempuan berbentuk manik-manik tu.
Kemudian dan yang kelima adalah pateri. Pateri ni macam welding sikit tapi dia kecil. Welding ni besar, pateri ni kecil. Untuk menyambungkan komponen-komponen elektronik. Kalau welding tu dia sambung besi besar. Yang pateri ni dia sambung besi kecil-kecil je, besi halus-halus. Tu pateri. Ejaan pateri pun dibuang juga alifnya. Ya, sebab dia memang kata asal bahasa Melayu. Dan dia juga dimulai dengan suku kata pertamanya dimulai dengan bunyi A, maka tidak ada alif yang perlu dieja di situ, melainkan pada suku kata kedua baru boleh letak alif dia. Contohnya pahala tu, dekat ha tu baru ada alif. Okey, dekat pa tak perlu ada alif, mestilah digugurkan. Baik. Contoh lain, contoh perkataan lain. Yang pertama haloba. Haloba ni tamak lah. Haloba. Nampak dekat ha tu tidak ada alif. Dia terus langsung ejakan menghuruf lam. Haloba. Tapi bacanya tetap ha. Tak dibaca heloba kan. Kerana syaratnya itu. Baik. Kemudian gaharu. Gaharu ni sejenis kayu lah. Kayu yang terdapat di hutan-hutan. Sejenis pokok. Begitu juga tidak perlu diejakan A yang pertama tu, A yang pertama, Ga yang pertama tu tidak perlu dialifkan, alifnya harus digugurkan. Macam tu juga haluan, okey, tidak ada alif. Dahulu pun tidak ada alif. Majikan, majikan ni maksud dia bos, majikan ni maksud dia bos, pun tidak ada alif. Mim alif tu, alifnya tu digugurkan. Habuan, habuan ni hadiah lah. Habuan pun tidak ada alif. Dahaga pun tidak ada alif. Halilintar ni petir. Petir dan kilat pun ha yang pertama pun tidak ada alif. Baik. Dah faham kat situ Ni pula contoh dalam ayat. Kalau yang ini contoh dalam perkataan. Alamak, dah terlepas dah, tak apa. Kita baca satu-satu. Pajeri. Pajeri ni sejenis masakan lah. Pajeri dan sedap rasanya. Pajeri. Kalau orang tua-tua sebut, memang dia sebut pajeri. Tapi dalam ejaan Jawinya, bahagian pa tu tidak ada alif kerana melengkapi syarat itu tadi, okey. Yang kedua, ikan haruan mempunyai banyak khasiat. Okey, haruan. Haruan pun haruslah digugurkan alifnya pada ejaan ha itu, ya. Terus eja huruf ra. Daripada huruf ha terus eja huruf ra, tidak perlu letakkan alif. Ha alif ra tidak perlu, okey. Baik, ini adalah latihan, ya. Salin kotak-kotak di bawah dan lengkapkan mengikut suhu kata. Ambil baginda, paduka, harimau, panitia, samudra ni, letak dalam buku tulis. Kemudian isikan mengikut pensel-pensel tu, maknanya suku kata. Yang pertama, barisan yang atas sekali bahasa Melayu. Barisan kedua melambangkan suku kata dia. Kalau harimau, kotak 1 tulis ha, kotak 2 tulis ri, kotak 3 tulis mau. Dan barisan ketiga pula, pensel yang bawah sekali tu, tuliskan ejaan perkataan penuh. Baik. Itu yang pertama, latihan 1. Kemudian latihan yang kedua, bina ayat mudah daripada perkataan di bawah. Ya, ada 4 perkataan. Yang pertama, baginda. Baginda ni merujuk kepada Sultan lah biasanya. Sultan ataupun Nabi Muhammad. Baik. Buat ayat mudah je. 3 perkataan, 4 perkataan cukup. Okey. Yang pertama, baginda. Yang kedua, nakhoda. Nakhoda ni maksudnya kapten kapal, kapten laut. Kalau atas darat ni, macam pasukan bola sepak tu, dia tak panggil nakhoda. Dia panggil kapten lah. Baik. Perkataan ketiga, harimau. Dan perkataan keempat, malapetaka. Malapetaka ni maksudnya bencana lah. Baik, buat ayat mudah je. Ayat 3 perkataan, 4 perkataan pun cukup. Tak perlu susah-susah.